Okey, baik. Jadi pertama pasal waktu semayang. Walaupun perkara ni tuan-tuan belajar dalam fiqh kan. Siapa ajar fiqh? Ustaz Aziz. Ustaz Aziz ajar fiqh kan. Dia belajar ni kitab apa? Tak Melayu, saya ingat yang saya datang dulu yang kelas dengan saya. Kitab apa dia baca? Apa nama kitab yang dia ajar fiqh? Oh, apa? Idaman penuntut kan? Itu fiqh Syafi'i. Jadi walaupun perkara ni kita belajar dalam fiqh, namun kita nak highlight lah supaya kita bagi perhatian. Dan semayang ni tuan-tuan, walaupun bab solat ni dia panjang, dia luas, namun kita kena ingatlah apakah perkara yang penting lah. Pertama yang saya sebut dulu lah waktu semayang. Waktu semayang. Kedua, syarat wajib semayang. Yang ketiga, syarat sah semayang. Yang keempat, rukun semayang. Kelima, sunat semayang. Adalah 4-5 benda yang penting-penting yang kita kena ingat. Yang kalau boleh kita ingat. Benda tu saya sebut tadi, ilmu kan. Kalau waktu semayang yang fardu ada 5. Melainkan Imam Abu Hanifah ni masuk fiqh sikit. Dia kata 6. Dia tambah satu witir. Witir bagi dia wajib. Kurang sikit pada fardu, tapi wajib, tak boleh tinggal. Al-Imam Malik walaupun dia tak kata witir tu macam fardu, tapi dia juga memberi penegasan, sehingga dia kata siapa-siapa yang menjadi saksi tak solat witir ditolak kesaksian. Tentu jadi saksi tu. Orang zina nak jadi saksi. Cek alamak witir tak semayang. Bukan tak semayang fardu, tak semayang witir. Turaddu syahadatuhu. Dalam mazhab Malik ditolak kesaksian. Dalam mazhab Syafi'i pun sama. Kalau kita balik buku Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia bagi penekanan dalam solat witir. Bahkan dia kata seafdal semayang sunat ialah sembahyang witir. Dia tak ikut Al-Imam Syafi'i dalam hal ini. Al-Imam Syafi'i kata seafdal sembahyang sunat ialah sunat 2 rakaat sebelum fajar. Tu fatwa dia hak baru. Fatwa dia hak lama, dia kata seafdal sembahyang sunat ialah sembahyang witir. Tu fatwa Imam Syafi'i juga, tapi fatwa dia yang lama. Al-Imam Al-Ghazali dia tak ikut Al-Imam Syafi'i yang baru, dia ikut mazhab Syafi'i yang lama. Sebab mazhab Syafi'i ni ada 2 tuan. Imam Syafi'i pandangan dia ada 2. Satu pandangan yang lama semasa dia berada di Baghdad, satu pandangan yang baru semasa dia berada di Mesir. Dia kata witir afdal. Sebab tu Imam Abu Hanifah, walaupun ulama ni tuan-tuan, dia berbeza dari sudut pengamalan. Namun bila kita kaji, kita baca, kita belajar, sebenarnya dia mirip. Kadang-kadang amalannya sama, tapi pegangannya tak sama. Masing-masing buat kau, tapi tak sama lah pegangannya itu kan. Kita basuh tangan, mazhab lain pun basuh tangan. Kita kata basuh tangan sunnah, dia pun kata wajib. Betul tak? Kita berkomor, masuk air dalam hidung, kita kata sunnah, dia pun kata wajib. Kita basuh muka, dia pun membasuh muka. Kita hak muka ni atas ke bawah dagu sampai ni permulaan rambut. Kalau ada rambut lah. Kalau tak ada rambut, jangan cari permulaan rambut kat belakang ni pula. Depan jugalah. Kita kata adat manusia tumbuh rambut kat mana? Atas ni saya ada rambut lagi tau. Dia tunjuk. Kanan kiri antara anak telinga kanan, anak telinga kiri. Basuh muka belakang. Janggut bukan daripada muka. Kita tak wajib basuh janggut tuan-tuan. Tuan-tuan basuh muka kan macam tu je. Okey, janggut tak kena air. Kalau kena sikit tak apa. Tapi di sisi ulama lain dia kata wajib janggut adalah sebahagian daripada muka. Kena basuh jugalah. Imam Ahmad dia kata janggut sebahagian daripada muka, wajib dibasuh. Kita sunat aja basuh, tak wajib. Buat belakang kan. Tuan-tuan basuh muka janggut, tuan-tuan tak basuh. Basuh. Dia pun basuh. Tapi kita kata wajib, dia pun kata sunat kan. Kita semayang, kita kata lafaz tak boleh semayang melainkan dengan lafaz Allahu Akbar. Tapi mazhab Hanafi dia kata boleh masuk semayang dengan lafaz selain Allahu Akbar. Dia boleh kata Allahu Azam, dia boleh kata Allahu A'lam, dia boleh kata Allahu Ahkam. Dia boleh sebut apa, asalkan sifat bagi Allah.
Tapi pernah tak kita semayang di belakang orang bermazhab Hanafi, dia takbir selain daripada lafaz Allahu Akbar? Pernah dengar? Ini ada nama putera ni Hanafi tu. Walaupun celuk-celuk sikit lah, bukan Hanafi 100% pun kan? Macam India semayang berjemaah selalu kita pergi kan, ada imam dia takbir Allahu Alam. Saya ingat mazhab Syafi'i tak ikut belakang tu kalau dia takbir lagu tu. Ada dia takbir selain daripada itu. Dia takbir macam kita, tapi pendekatan dia, pegangan dia ialah Allahu Akbar ni tak wajib. Tak wajib ialah mana-mana sifat bagi Allah. Nampak tak? Beza. Yang tidak berbeza. Beza tapi tidak berbeza. Beza dari sudut pegangan, tapi tak beza dari sudut amalan. Kita kata Fatihah wajib, tak baca Fatihah tak sah solat. Sebagai ulama kata mana-mana ayat Quran yang kita baca. Mazhab Hanafi kata boleh baca mana-mana ayat, jangan 7 ayat macam Fatihah. Tapi pernah tak kita semayang dia orang belum mazhab Hanafi yang dia tak baca Fatihah? Setakat hari ni belum lagi dah, walaupun saya ramai main belakang mazhab Hanafi ni, mereka tetap baca Al-Fatihah. Tahu? Sebenarnya kita ni sama je, sama, tak ada beza apa. Sebab tu kita jangan beza-bezakan mazhab khusus ahli sunnah. Jangan beza-bezakan. Bahkan kita sendiri pun dalam realiti Malaysia ni, kita dah banyak cedok daripada mazhab lain pun. Tuan-tuan kalau betul-betul ikut mazhab Syafi'i dalam muamalat, tuan-tuan tak boleh berniaga. Tuan-tuan ada pokok, tuan-tuan tak boleh nak pajak pokok itu. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan pokok kalau selagi tak ada buah, tuan-tuan tak petik, tuan-tuan tak boleh jual. Pokok dah tak pokok orang nak jual, tak boleh. Apatah lagi kalau pokok itu tak belum berbunga lagi, ataupun baru berbunga, berputih. Berapa ramai orang Islam kita di Malaysia yang pajak pokok, tuan-tuan, pada perai, pada pemborong, pokok tu baru berbunga atas pokok dah pajak dah. Tuan-tuan ikut mazhab mana? Kita ikut mazhab Hanbali, boleh jual walaupun benda tu tak ada lagi. Tapi kalau burung dah ada tak boleh nak jual. Aku nak jual kan kau ni burung atas pokok ni. Burung tak boleh, macam burung tu boleh lagi. Ada buah tidak. Itu muamalat. Muamalat dia banyak berdasar kepada ijtihad. Dia tak sama ibadah. Ibadah ni dia sempit, tak sempit. Betul-betul yang diriwayatkan oleh Nabi. Adapun muamalat ni dia luas. Sistem muamalat mazhab Syafi'i yang tak bersesuaian kita boleh tinggal, ambil mana-mana. Bahkan saya belajar semester lepas fiqh muamalat, sebahagian besar muamalat dalam sistem perbankan adalah muamalat mazhab Hanbali di bank-bank semua kan. Tak salah. Nampak? Jadi begitulah perihalnya yang lain-lain. Kalau saya sebut satu hari satu malam tak habis buat perbandingan fiqh ni. Tapi cerita dia macam tu. Sebab tu istilah-istilah tak boleh keluar mazhab, tak boleh belajar mazhab lain, tak boleh amal mazhab lain, tak laku lagi. Dan saya selaku orang fiqh, kalau ada orang yang cakap macam tu, saya berasak telinga lah kalau saya lah. Okay, orang lain dia tak rasa apa. Istilah-istilah tu adalah istilah yang betul-betul fahish. Dia fahish tu apa tu? Keji dalam dunia ilmu fiqh Islam hari ini. Dia tak boleh digunakan lagi. Baik. Jadi nak cerita tadi, waktu semayang kita kena tahu apa syarat wajib semayang. Ini umum je lah, sekali lalu buat semayang, ambil barakat semayang. Apa syarat wajib semayang? Pertama, waktu semayang kita kena tahu. 5 waktu itu ada lah, kita ada sikit idea. Yang kedua, kedua dia panggil syarat wajib semayang. Syarat wajib semayang, syurut wujubis salat. 3 lah. Islam, balik, berakal. Kalau tuan-tuan buka setengah buku, dia kata suci daripada haid dan nifas. Adalah sebagian buku mazhab Hanafi dia tambah suci daripada haid dan nifas. Sebagai ulama dia tak tambah pasal benda tu dah ada dalam syarat sah solat, jadi tak perlu diulang. Jadi secara umumnya syarat wajib sembahyang itu ada 3. Islam, balik, berakal. Mana Islam? Islam lah, mengaku syarat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Orang kafir tak wajib sembahyang di sisi kita mazhab Syafi'i. Adapun di sisi ulama lain dia kata wajib. Imam Malik dia kata wajib. Orang tak berdosa dia, orang tak sembahyang. Tapi kita tak boleh paksa dia sembahyang sebab dia tak beriman. Pertama Islam. Islam wajib sembahyang, adapun kafir tak wajib sembahyang.
Dalam mazhab kita membeza-bezakan antara kafir yang asli dengan kafir yang murtad. Kita mewajibkan di atas kafir murtad, tapi tak wajib di atas kafir asli. Umur 60 tahun lah, ataupun 70 tahun kafir, tahun 71 dia masuk Islam. Tuan-tuan, dia tak payah kotor semayang lah. Rajin saya nak kotor semayang, ustaz, tak payah. Tak perlu dia kotor balik semayang yang dia tinggalkan atas dasar dia kafir. Tak wajib dan tak perlu pun. Islam boleh menghancurkan segala ketidakislaman yang lain. Bila dah masuk Islam, start daripada A, start daripada zero. Itu rahmat Allah Ta'ala. 71. Macam mana Islam yang merdeka? Islam yang merdeka. Apa istilah? Islam merdeka. Macam mana? Islam itu boleh mengatakan Islam yang merdeka. Merdeka maksudnya dia. Oh, merdeka Korea. Ada dia. Itu merdeka. Merdeka ni dia dalam bab wajib, syarat wajib semayang tak ada. Merdeka ke hamba ke dia kena semayang belaka. Itu dalam bab menutup aurat ada disebut merdeka dan hamba. Dalam bab semayang Jumaat juga disebut merdeka dan hamba. Jumaat tak wajib ada hamba, tapi wajib ada merdeka. Kita ni merdeka dah, insya-Allah Taala. Kan? Mana tadi? Islam wajib, kafir tak wajib. Kafir asli, kafir murtad wajib. Umur 30 tahun dia murtad, nauzubillah. Murtad. 30 tahun dia murtad, masuk umur 61 tahun dia masuk Islam balik. Dia kena qada balik dah balik ke mazhab Syafi'i. 30 tahun lamanya dia tukar agama tu. Kalau ikut waktu tu dia kena bunuh sebenarnya. Tapi andai katalah dia terlepas daripada hukuman itu, ataupun negara tu tak buat hukum bunuh pun untuk orang murtad ni, jadi bila dia masuk Islam balik, dia kena qada balik lah. Kerana kita mazhab Syafi'i membeza-bezakan antara kafir asli dengan kafir murtad. Adapun sebagian ulama lain dia tak beza. Kafir asli tu kafir murtad, dia tak perlu qada sembahyang. Dia masuk Islam, dia masuk Islam balik. Yang kedua dia panggil balik, bulugh. Islam, balik, berakal. Selesai, senang. Islam, balik, berakal. Ni syarat wajib sembahyang. Balik ni bila dia cukup umur. Tahu cukup umur macam mana? Ulama berbeza-beza dalam menetapkan had cukup umur ni. Tapi secara umumnya cukup umur ialah dia bermimpi. Mimpi bersama dengan gender yang berlainan lah. Kan? Dia mimpi bersetubuh. Lepas dia mimpi, dia melihat ada keluar air mani. Nampak? Sebagai ulama kata, jika dia ada nafsu kepada golongan yang bukan sejenis, dia dah ada nafsu tuan. Bukan tunggu mimpi sampai sudah tak mimpi, dia dah bernafsu. Itu dah kira baik. Kemudian jika tak ada unsur-unsur seumpama itu, balik dia ialah 15 tahun. Dia panggil 15 tahun Qamariyah. Qamariyah ni bulan Islam lah, bukan bulan matahari, bukan bulan Masihi tak. Bukan tahun 2016 tu, tak kira tahun itu. Dia kira tahun yang tahun hijrah. Dia kira tahun yang bulan Muharram, Safar, Rabiul itu. Tapi sebagian kita duk faham 15 tahun tu 15 yang Syamsi tu, yang matahari Masihi tu. Masa kita tahun Masihi ni berdasar pada pergerakan matahari. Tahun hijrah ni berdasar pada pergerakan bulan. Jadi kena ambil tahun yang itu, tahun yang hijri, tahun yang bulan Qamariyah. Kena ikut tu 15 tahun ke cukup lah dia punya. Ini untuk lelaki lah. Ada pun perempuan, bila dia datang haid, datang haid tu kira balik lah tu. Dan perempuan ni biasa dia balik, dia haid ni biasa tuan 9 tahun, 8 tahun dah ada haid. Dari sekolah rendah tuan, darjah 5, 11 tahun dah haid. 10 tahun dah ada yang haid. 9 saya tak pastilah. Tapi biasa haid ni 9 tahun. Kata Imam Abi Syuja' dalam matan dia matan masyhur mazhab Syafi'i. Wa aqallu ma tahidu bihi al-jariyah
Dia kata tis'usini. Kebiasaannya perempuan budak ni akan datang haid ketika dia berumur 9 tahun. Datang haid tu wajiblah ke atasnya sembahyang. Perempuan ke awal. Kalau tak ada haid kan, dia juga akan jadi sama macam lelaki 15 tahun Qamariyah, 15 tahun bulan Islam. Balik berangkat. Balik mana sampai umur. Sampai umur. Mungkin klasifikasi sampai umur di sisi global dia tak sama. Sampai umur global 16 tahun. Kan? Kadang 18 tahun. Kita dari sudut syariah. Lelaki macam itulah. Sampai dia 15 tahun Qamari. Yang perempuan dia datang haid. Dia datang haid. Yang akhir sekali dia panggil berakad. Akid. Islam balik berakad. Mana berakad? Berakad ni mana warak lah. Dia tidak gila. Dia tidaklah orang kata tak boleh berfikir, dia boleh berfikir. Orang syndrome down. Syndrome down. Dia terkeluar daripada al-aqal, akal. Orang gila juga terkeluar daripada akal. Nampak? Gila, setahun gila. Lepas gila, saya nak qada balik, tak semayang saya tinggal selama saya gila ni. Tak payah qada lah. Kan? Dia tak perlu qada semayang dia yang telah dia tinggalkan masa dia gila. Tapi gila betul tau, bukan buat gila. Nyanyuk. Nyanyuk tak semayang. Allah Allah. Okey, baik. Jadi 3 tu dia panggil syarat wajib semayang. Islam balik berakad. Islam balik berakad. Senang aja. Kan? Kita boleh ingat tu. Islam balik berakad. Kelawar emas tu tuan-tuan ada 15 minggu, 15 lagu orang tu nyanyi boleh ingat tau. Kita ni ingat 3 patah je. Islam balik berakad. Islam balik berakad. Jalan balik masjid. Puk sepak batu. Islam balik, alamak dah lupa. 3 kan? Itu antara yang penting dalam bab solat. Penting sekali lah. Yang kedua dia panggil syarat sah solat. Sebelum, apa beza syarat sah dengan syarat wajib? Syarat wajib dia ialah bila kita cukup 3 tu kita kena semayang. Adapun syarat sah solat ni ialah tidak sah solat melainkan dengannya. Kita nak masuk solat tu, kita Islam dah, balik dah, berakad dah. Kalau ni aku nak semayang, kena pergi kepada step yang kedua, dia panggil syarat sah semayang. Tak ada benda ni tak sah semayang. Kita mazhab Syafi'i 5. Reka-reka bagi ya. Ni baru supaya kita ingat. Tadi 3 dia campur 5. Nombor 1 apa? Tuan-tuan belajar fiqh. Nombor 1 kiblat. Betul juga tu. Tapi dia kiblat ujung-ujung. Ambil ikut susunan dia yang betul. Pertama, suci daripada hadas kecil, hadas besar dan najis. 3. Suci daripada hadas dan najis. Taharatul badan anil hadath wal khabath. Itu istilah ilmiah dia. Suci tubuh badan daripada hadas dan najis. Apa nak hadas? Hadas kecil, hadas besar. Apa dia hadas kecil? Hadas kecil ni tak ada wudu. Apa dah hadas besar? Junub, haid, nifas dan wiladah. Itu hadas besar. Hadas ada 2 tu, hadas kecil, hadas besar. Ada sebagian ulama dia bagi 3. Tuan-tuan kalau belajar kitab pondok Syekh Muhammad Asyad Banjari tu, Sabilal Muhtadin tu, dia bagi 3. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Tapi dia tak masyhur lah. Pembagian itu tak terkenal dalam dunia ilmu. Pembagian kecil, hadas kecil ni makna tak berwudu. Kencing, berak apa semua lah. Kentut. Hadas pertengahan junub. Dia bukan kecil, dia bukan besar, tapi dia pertengahan. Yang ketiga, hadas besar, haid, nifas, wiladah. Pasal apa dia bezakan antara hadas pertengahan? Pasal apa dia bezakan antara junub dengan haid? Junub ni dia kata ringan sikit. Sebab hak haram bagi junub pun tak banyak, 5 je. Hak haram bagi haid ni 8. Jadi dia bagi. Ni dia panggil apa nama? Kebijaksanaan dia lah dalam nak membahagikan tu supaya orang nampak. Bagus juga pembahagian. Nampak? Haid besar,
Cara umumnya kita kata haid besar, apa nama, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar ni tak berwudu. Wajib berwudu bila nak solat. Wajib berwudu ataupun wajib ada wudu bila kita nak solat. Itulah maksudnya suci daripada hadas. Adapun perempuan kalau haid tak payah sembahyang lah. Nampak? Perempuan dia sembahyang tak payah qada. Puasa dia kena qada. Ada orang tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada riwayat Muslim. Dia tanya, ya apa nama? Wahai Aisyah. Dia kata, apa pasal Islam kita kena qada puasa, tak payah qada sembahyang? Kan? Aisyah tanya dia balik, ahururiyatin anti? Kamu ni hururiyah. Hururiyah ni ialah satu golongan yang suka menilai hukum dengan keakalan. Hururiyah ni tuan-tuan, dulu dia tenggelam masa zaman sahabat, tak timbul. Hari ni banyak hururiyah ni, cuma orang tak gunalah istilah tu. Liberalisme, hururiyah, banyak guna keakalan dalam hukum syarak. Ada benda dia suka, dia buat. Ada benda dia tak suka. Hururiyah, liberalisme, satu bentuk hururiyah moden. Pasal apa? Menilai hukum dengan keakalan manusia. Lepas tu apa jawab Aisyah? Aisyah kata, kunna nu'mar bi qada'is salat wa la nu'mar. Sorry, dia kata kunna nu'mar bi qada'is saum la nu'mar bi qada'is salat. Kita diperintahkan supaya qada puasa. Kita tidak diperintahkan qada solat. Dah. Kita diperintah macam tu. Tak payah tanya. Kan? Pasal apa sembahyang kena qada? Puasa kena qada, sembahyang tak payah qada. Aisyah marah. Mungkin niat dia tanya tu baik, dia nak tahu ada pencerahan daripada Nabi dan sebagainya. Tapi soalan tu tak perlu. Boleh? Pertama suci badan daripada hadas kecil, hadas besar. Kena suci lah. Mana kata kita kena ada wudu, dan kita kena bebas daripada junub, haid, nifas dan juga wiladah. Empat tu kena bebas. Yang kedua, syarat sah juga ialah dia panggil apa nama? Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat tadi. Menghadap kiblat. Kita mazhab Syafi'i, kita kena ainul Kaabah dia panggil. Kita kena pasti di manakah ain Kaabah. Jasad Kaabah tu di mana? Kita kena pasti. Kita tak boleh ambil sudut. Syatrul Kaabah. Kalau mazhab lain dia boleh ikut sudut. Apa nak ikut sudut? Kita boleh agak Mekah pasal belah sini. Kita ikut Mekah ke Arab. Boleh. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita tak boleh ikut Mekah. Apa tak boleh? Kena yakin betul. Kalau nak ukur kiblat tu kena betul-betul Kaabah tu duduk kat mana. Nampak? Dia lebih tegahlah dalam nak ukur kiblat. Dia panggil ainul Kaabah. Mesti ain Kaabah. Jasad Kaabah dia nak waktu. Adapun mazhab lain dia nak cuma sudut tu. Sudut Kaabah ni belah mana? Kalau barat, kalau kita di timur, Kaabah di sebelah barat. Kita menghadap ke barat mana-mana pun. Kan? Tak kisah. Ikut ya. Kita ketat sikit lah menghadap kiblat. Berpaling pada kiblat, tuan-tuan, walaupun sedikit dalam mazhab Syafi'i batal. Kecuali kalau kita tak tahu kiblat. Saya pernah pergi sembahyang di satu hotel, tapi hotel 3 bintang, sekolah buat khusus kan. Habis makan dia semua balik, saya naik sembahyang. Naik sembahyang, tengok-tengok dalam surau dia, alamak tak ada arah kiblat. Lepas tu ijtihad sendiri, tanya orang, tak ada orang kan. Tengok jadah duduk kan. Jadah duduk, saya ikut jadah tu lah. Tengah-tengah sembahyang, sahabat saya ni pun tak balik lagi. Dia naik, dia tengok saya sembahyang tak betul. Dia pegang badan saya, dia betul kan. Nampak? Jadi kita boleh lah, bila kita tengok orang sembahyang tak betul, kita boleh membetulkan badannya
untuk nak betulkan kiblat itu. Dan kita boleh cakap dengan suara pun. Ni kiblat tak betul ni, saya betulkan. Boleh. Orang bercakap dengan orang solat ni tak ada masalah. Tapi orang solat jangan bercakap. Kan? Tuan-tuan, tak salah sikit, tak makruh pun. Cakap kepada orang yang sedang solat. Tuan-tuan, isteri nak keluar rumah, tuan-tuan semayang. Tuan-tuan kalau semayang 2 jam, kiam. Isteri nak keluar rumah, kunci ada 1 nak tinggal, contoh kan. Isteri boleh kata, bang, kunci saya tinggalkan meja. Boleh. Tak ada masalah. Orang di luar semayang, dia boleh bercakap. Macam Nabi dalam riwayat Muslim, Nabi semayang, tuan-tuan, lepas asar. Ummu Salamah tengok Nabi semayang. Alamak, apa saya Rasulullah semayang lepas asar? Kita 5 waktu tak boleh semayang. Al-awqatul lati la yusalla fiha khamsatu awqat dalam mazhab Syafi'i. Adapun waktu yang kita tak boleh semayang ada 5 waktu. Antaranya waktu asar sampai ke gelam matahari tak boleh semayang tu bukan dia panggil tu bukan ijma' tau, tu bukan sepakat, tu jumhur. Nak kena faham juga. Itu majoriti ulama kata tak boleh. Adapun segelintir ulama kata boleh. Ulama ahli sunnah kita tak boleh semayang, tiba Nabi semayang. Ummu Salamah tengok Nabi semayang. Ummu Salamah cakap kat Maula dia, matan panjang saya tak hafal. Cakap kat Maula dia, kau pergi cakap kat Rasulullah, ya Rasulullah, ini waktu asar. Kalau Rasulullah teruskan, kau tinggalkan. Kalau Rasulullah berhenti, mana Rasulullah salah tu. Dia pergi cakap, ya Rasulullah, ini waktu asar. Ini lepas asar ni. Rasulullah teruskan semayang. Atas dasar itu, orang yang ada kepentingan boleh bercakap dengan orang yang bahkan imam pun tuan, imam bila dia batal solat kan, bila batal semayang, jadi jadi imam, dia semayang dia batal, lepas dia batal dia tinggal gitu je. Nanti 2 orang naik sekali jadi imam, dia kena istikhlaf dengan suara. Bilal naik jadi imam, boleh? Dia kena sebut dengan suara. Dia kena pilih siapa. Kalau dia tak boleh nak pilih siapa jadi imam, baru dia tinggalkan begitu saja. Dan makmum, kalau tak ada orang naik, dia boleh semayang sendiri-sendiri. Nampak, jangan makmum berhenti semayang pula. Kalau imam batal semayang, ini berlaku. Saya sendiri pun ada sekali saya batal wudu tengah semayang. Saya keluar semayang. Saya tak kata apa, saya keluar je. Dia orang semayang sendiri-sendiri. Sebab saya dah beritahu, banyaklah saya semalam sampai maghrib tuan-tuan. Hari ni hari Isnin. Saya kuliah maghrib hari Jumaat, bukan semalam, malam Ahad. Hari Jumaat saya sampai maghrib. 3 rakaat, rakaat kedua tak ada tasyahud. Saya naik rakaat ketiga tak ada tasyahud. Jemaah belakang tegur, subhanallah. Tapi sebenarnya yang sunat tak ada tegur. Imam kalau tertinggal tasyahud, tuan-tuan tak ada tegur, subhanallah. Imam tu tak boleh turun pun. Kalau imam turun, sebagai ulama kata batal solat. Tasyahud awal ni sunat, dia tak payah turun. Benda yang kita tinggalkan sunat tak payah turun. Wajib kena kembali kepada yang wajib, tapi sunat tak payah tegur pun. Sunat hayat ke, sunat abad ke, kita sembahyang subuh, imam tak kunut, terus sujud, imam jangan bangun kunut balik. Dan makmum tak payah tegur imam, sebab sunat tak payah ditegur. Cuma sekarang dia kena sujud sahwi lah. Sunat sujud sahwi lah. Dia tak sujud sahwi pun tak apa. Contoh dia macam tu ya. Betul kan? Dia betulkan badan kita ke arah kiblat yang baik, tak apa. Adapun kalau kita dah semayang, kalau sunat ni tak ada isu, sebab sunat tak mewajibkan kiblat. Ni semayang fardu ni. Adapun kalau kita dah semayang tuan-tuan, tiba-tiba kiblat kita salah. Kiblat kita salah. Saya pernah berlaku, saya semayang di mana saya lupa. Saya semayang, tiba-tiba bila habis semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya tengok ada hamba Allah tu semayang ke arah lain. Tapi saya qada balik lah. Imam Syafi'i dia ada 2 fatwa. Pertama, tak payah qada. Orang tersilap dalam kiblat. Setelah dia berijtihad dengan ijtihadnya, dia dah berusaha, aku rasa kiblat aku